Seterusnya iaitu Taklimat Penataran Kejohanan Sukan Memanah MSS Pahang secara dalam talian 2021. Ini berkaitan dengan kejohanan MSSP ataupun akan dibawa pergi ke MSSM. Cikgu Rosli mungkin nak terangkan, kita punya orang yang pakar dalam perkara ni lah. Silakan Cikgu Rosli. Okey, terima kasih Cikgu Chris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamin bi khair. Okey, terima kasih kepada selaku pengurusi kita lah hari ini Cikgu Chris dan yang berbahagia dan yang berusaha Dr. Azmi selaku presiden kita, okay, dan juga ahli-ahli dan juga boleh dikatakan sebagai satu keluarga sukan memanah negeri Pahang lah. Okay, pertama sekali saya mengucapkan berbanyak terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk saya menerangkan sedikit sebanyak berkaitan dengan program yang berkaitan dengan sukan memanah, terutama sekali di peringkat sekolah, di peringkat daerah, di peringkat negeri dan seterusnya di peringkat MSSM. Okay, jadi untuk makluman juga, saya hari ini juga saya telah menjemput sekali untuk join bersama dalam perbincangan kita ini, iaitu penolong pengarah unit sukan, dan beliau adalah orang yang bertanggungjawab untuk menjaga sukan memanah di peringkat sekolah di negeri Pahang ini, iaitu Encik Rosli bin Ismail. Dan saya rasa dia ada sekali bersama kita pada pagi ini. Jadi sebelum saya meneruskan apa yang ingin saya sampaikan, yang pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah dan kerana di atas penubuhan Persatuan Memanah Negeri Pahang. Yang sebelum ini memang kita tahu Negeri Pahang memang tak ada Persatuan Memanah. Jadi saya mengucapkan tahniah terutama sekali kepada Dr. Azmi dan kru-kru dia dan geng-geng dia yang telah bersusah payah berusaha untuk membentuk dan menubuhkan Persatuan Memanah Negeri Pahang. Tahniah daripada saya sekali lagi lah. Okey, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Persatuan Memanah Negeri Pahang kerana telah sudi untuk bekerjasama dengan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Pahang membantu kami dalam menjayakan program, terutama sekali program yang melibatkan sukan memanah di peringkat daerah, peringkat negeri dan seterusnya peringkat MSSM pada tahun ini. Sebab kita tahu tahun ini adalah pelaksanaan sukan memanah ini amat berbeza seperti biasa, sebab kita seperti sedia maklum masalah pandemik ini telah mengubah segalanya lah. Okey. Jadi tak perlulah saya bercerita tentang panjang tahun lain, saya terus kepada apa yang ingin saya sampaikan, iaitu berkaitan dengan program ataupun pelaksanaan kejohanan sukan memanah, peringkat Okey. Dah ada situ, saya tengok yang tu lah terus. Okey, itu berkenaan dengan ujian kemahiran memanah MSSM secara dalam talian 2021. Okey, sebelum saya cerita lebih lanjut tentang ujian kemahiran ini, saya nak terangkan juga berkenaan dengan apa yang berlaku sebelumnya, sebelum ujian ini diterima pakai di peringkat MSSM. Okey. Pada peringkat awalnya, saya beberapa orang dengan pengurusi teknik dari negeri lain bersama juga dengan pengurusi teknik Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia diminta untuk berbincang tentang program yang perlu dilaksanakan bagi sukan memanah di peringkat MSSM. Jadi kami telah berbincang dan telah mendapat kesepakatan untuk melaksanakan kejohanan memanah MSSM secara dalam talian ataupun remote scoring dengan jarak 18 meter. Dan setelah dibincang semua sekali dan dibentangkan di peringkat MSSM. Okey, jadi bila dibentangkan di peringkat MSSM,
apa yang dibentangkan oleh pengurusi teknik Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia itu telah tidak diterima di peringkat MSSM. Tidak diterima disebabkan masalah keselamatan, masalah dan berbagai lagi lah dari segi sebab berkaitan dengan SOP ni. Jadi dia minta kami bincang semula buat satu program lain, plan B untuk pelaksanaan kejohanan MSSM ini. Jadi Cik Rosli, cuba boleh tak yang dia tak bagi hari tu perancangan dia game macam mana? Okey. Yang asal. Okey. Sebab ada pada peringkat awalnya kami telah bincang untuk laksanakan kejohanan remote scoring jarak 18 meter. Jarak 18 meter di kediaman masing-masing. Okey. Itu. Jadi bila dah dibentangkan di peringkat MSSM, dia kata terlampau banyak masalah dari segi keselamatan, dari segi SOP apa semua tu tak diluluskan. Diminta dalam tempoh seminggu untuk kami rangka semula, untuk kami bincangkan semula program terbaru yang tidak melibatkan atlet itu memanah, dia kata. Tak boleh ada memanah. Okey. Jadi terpaksalah dibincang-bincangkan, diminta kami pun buat untuk ujian kemahiran lah, bincang untuk melaksanakan ujian kemahiran. Dan kami juga telah terangkan kepada pihak KPM, pihak MSSM, pihak pengurusi teknik MSSM juga telah terangkan kepada pihak MSSM bahawa kalau nak melaksanakan ujian kemahiran ini, ia adalah sesuatu yang sangat subjektif yang sebenarnya. Banyak orang boleh pertikaikan tentang ujian kemahiran ni. Tetapi dia atas alasan kita nak bantu pelajar itu macam mana pun nak buat tetap juga dilaksanakan ujian kemahiran ini. Jadi dapatlah kata putusnya yang telah diluluskan oleh pihak KPM ini, pihak BSKK Bahagian Sukan Kesenian dan Kokurikulum ini, iaitu ujian kemahiran memanah secara dalam talian. Ini yang saya nak bentangkan nanti. Okey Okey, saya terus kepada inilah. Saya rasa menjawab soalan tanya Ustaz Fahmi tadi. Okey. Saya tanya je. Okey. Terima kasih. Okey. Kategori yang dipertandingkan ada 6 kategori, iaitu lelaki bawah 12 tahun, perempuan bawah 12 tahun, lelaki bawah 15 tahun, perempuan bawah 15 tahun, lelaki bawah 18 tahun dan perempuan 18 tahun. Seperti biasalah ada 6 kategori. Ada 6 kategori yang dipertandingkan. Okey. Yang kedua adalah acara yang pertandingkan. Bagi kategori bawah 12 tahun, lelaki dan perempuan, iaitu acara dia adalah pertandingan kemahiran. Kemahiran basic bow recurve. Basic bow recurve ini merujuk kepada peralatan yang basic. Peralatan yang basic yang tanpa ada stabilizer. Okey, yang masuklah handle, limb, arrow rest, sight, apa semua tu. Baru-baru ni ada juga yang dipertikaikan tentang penggunaan sight. Kebanyakan sekarang ni semua sight bawah 12 ni dah menggunakan advanced sight. Okey. Adakah masih lagi nak gunakan sight yang lama tu kan? Okey. Jadi telah diputuskan bahawa penggunaan sight ini bebaslah, sama ada dah sebab yang adjustable sight ke ataupun advanced sight tu boleh diguna pakai untuk proses rakaman video tu lah. Cuma dari segi penggunaan stabilizer tu tak perlulah, tak di inilah. Yang basic sahaja. Okey. Yang kedua kategori lelaki dan perempuan bawah 15 dan bawah 18 tahun, iaitu advanced bow recurve. Ini melakumi semua alatan lah. Semua alatan bow advanced. Okey, ini adalah kebijaksanaan atlet itu sendiri untuk menerangkan peralatan-peralatan yang guna pakai. Kalau dia banyak alatan yang dia boleh bentangkan, dia boleh terangkan dalam tempoh masa yang ditetapkan tu, itu kelebihan pada dia lah. Jadi merangkumi semua alatan bow recurve yang advanced ini. Okey. Seterusnya ialah kaedah ujian. Macam mana ujian ini dilaksanakan? Yang pertama sekali iaitu membuat rakaman perlakuan mengikut langkah-langkah yang telah ditetapkan. Jadi setiap atlet yang ingin menyertai pertandingan ini dia kena buat rakaman. Mengikut tertib-tertib yang akan saya terangkan sebentar nanti lah, langkah-langkah yang telah ditetapkan. Okey, yang kedua, rakaman video mestilah tulen dan tidak disunting dari mana-mana media sosial. Maksudnya rakaman atlet itu sendiri. Okey. Kalau dia nak tengok gaya dalam internet tu, dalam YouTube itu tak ada masalah.
anak-anak cedok apa semua tu kan. Tapi adalah video rakaman itu video dia sendiri. Okey. Seterusnya ialah perkara yang dinilai. Perkara yang dinilai. Okey. Yang pertama sekali ialah perlakuan asas seorang pemanah. Perlakuan asas dari segi cara dia berpakaian. Contohnya lengkap lah. Contohnya pakaian seorang pemanah yang lengkap. Okey, berkasut apa semualah yang lengkap. Okey. Begitu juga dengan adab seorang pemanah. Okey. Begitu juga seterusnya ialah dengan skill pertuturan. Ini berkaitan dengan bahasa lah ataupun kelancaran, macam mana dia nak menyampaikan. Kreativiti penyampaian dia lah, penyampaian atlet itu. Kadang-kadang setengah pemanah ni, ada pemanah yang boleh memanah dengan baik tetapi dari segi pertuturan dia tak boleh kan. Jadi ini dia sebenarnya dia bagi peluang sama rata kepada semua atlet lah. Tak semestinya atlet yang berkemahiran tinggi dalam sukan memanah ini boleh menyampaikan apa betul untuk membuat video ini dengan baik. Kadang-kadang atlet yang tak bagus memanah pun, tapi kalau dia berkemahiran menyampaikan sesuatu itu dengan baik, dia berpeluang. Dia berpeluang untuk pergi ke peringkat yang lebih tinggi lah. Okey, dan yang keempat ialah kreativiti. Ini kreativiti diuji sepanjang ujian dijalankan. Ini kreativiti ni macam mana cara penyampaian dia. Apa yang dimasukkan itu kreativiti dia sendiri. Okey. Apa yang perlu dibuat? Okey, yang pertama tadi dari segi pelakuan asas dia. Yang kedua ialah pengenalan alatan memanah, peralatan memanah. Jadi dia kena buat rakaman video tentang pengenalan peralatan. Jadi maksudnya kalau dia nak menggunakan 2 bow sekali pun tak masalah. Iaitu contohnya satu bow yang dah ditanggalkan semua tu ya. Mungkin dia susun ke atas meja ke, dia nak label ke, terpulang pada dia. Jadi peralatan itu dia perkenalkan satu persatu, dia kena cerita. Contohnya riser, dia perkenalkan ini riser, ini limb, upper limb, lower limb, okey, string, side, apa semua, pelanjar button. Itu maksudnya pengenalan kepada peralatan. Dia kena cerita, kena terangkan dalam video itu, pengenalan itu. Ini kebijaksanaan dia, kreativiti dia macam mana nak menyampaikan. Yang ketiga ialah setelah diterangkan semua alatan yang ada pada bow itu, dia kena tunjukkan ialah langkah-langkah memasang peralatan memanah. Bermula daripada apa sehinggalah peralatan itu lengkap dipasang. Lengkap dipasang lah itu. Dan yang ketiga ialah melakukan asas memanah mengikut tertib dengan cara yang betul. Itu mungkin yang bermula daripada dirian. Okey, dirian, okey, open stand, close stand, apa semua tu dia boleh kena ceritakan. Kemudian tarikan, anchoring, aiming apa sampailah kepada release, melepaskan. Maksudnya release ni bukan dia lepaskan anak panah, bukan ya, dia tak lepaskan, dia hanya ada ni tunjukkan cara nak release saja. Sampailah kalau dia boleh tunjukkan follow through. Tapi kalau nak tunjukkan follow through mungkin dia tarik pada bow kosong mungkin tak boleh. Tapi dia boleh gunakan kaedah lain, sama ada menggunakan tunjukkan getah tu ke, kan dia nak tunjukkan follow through, itu kreativiti dia lah. Kreativiti dia. Cara dia nak ni lah. Dan yang kelima iaitu melakukan tarikan memanah dengan teknik yang betul sebanyak 5 kali. Maksudnya kita tarik kosong. Tarik mengikut teknik yang betul dan tahan dalam masa beberapa saat dan lepaslah sekali. Buat sebanyak 5 ulangan. 5 ulangan. Di sinilah perlunya penilai ataupun jurulatih apa juri akan menilai dari segi kemahiran dia lah. Okey. Lokasi ujian. Lokasi ujian adalah di tempat masing-masing. Sama ada di rumah masing-masing lah ataupun kawasan-kawasan yang selesa dan selamat. Di rumah ke, tepi padang ke, ada ruang di mana ke, bolehlah. Okey. Ikut keselesaan masing-masing lah. Dan tempat yang selamat iaitu yang pertama sekali yang dari segi pematuhan kepada SOP dan penjarakan sosial itu yang paling penting. Yang paling penting. Saya tahu mungkin ada di kalangan kita yang akan buat dari segi itu, tapi jangan masukkan dalam video tu adanya orang lain yang ni kan. Tak boleh benarkan lah. Okey begitu juga macam pemasangan alatan tadi. Pemasangan alatan ni contohnya pasang tali kan. Pasang tali ni, pasang string pada bow ni mungkin ada 2 kaedah. Ada satu kaedah tu yang mungkin dia boleh pasang secara bersendirian. Ataupun ada juga kaedah yang dia boleh pasang secara berpasangan. Okey, kalau yang nak pasang secara bersendirian tak masalah. Tapi kalau nak pasang secara berpasangan pun boleh. Dia minta kawan dia bantu, tolong pasang, tolong fokuskan sekali pada kawan dia tu.
Setelah kawan dia selesai pasang tu, kawan dia keluar daripada video itu. Jadi itu diterima, tak menjadi kesalahan. Okey. Dari segi rakaman video, rakaman video adalah secara terus menerus. Secara terus menerus, tidak boleh berhenti, lepas tu sambung pula ni, tak boleh. Mesti terus menerus selama terus menerus. Dan lagi satu yang paling penting, rakaman video tidak boleh diedit. Tidak boleh diedit. Dia nak rakaman video yang original lah. Okey. Selain itu juga, rakaman video juga mestilah melalui suara atlet itu sendiri. Tak boleh dubbing. Ada setengah video tu mungkin dia buat perlakuan, tapi atlet itu dia dubbing suara dia. Okey, bila dubbing ni kita tengok dari segi, memanglah lancar dia sebut dia kan, sebab dia baca apa semua. Jadi dia nak secara langsung, terus tak boleh dubbing, tak dibenarkan lah. Okey, sekiranya perkara itu berlaku dengan skala automatik, video dia akan ditolak lah. Okey. Jumlah pemarkahan ni, jumlah pemarkahan. Okey, iaitu yang pertama sekali pelakuan asas orang pemanah. Skill dia apa semua tu, adab dia tu membawa kepada 20 markah. 20 markah. Okey. Yang kedua ialah pengenalan peralatan memanah. Ini macam mana dia kebolehan dia nak menyampaikan poin-poin ataupun fungsi bagi alatan itu. Okey. Dan berapa banyak alatan yang boleh disampaikan. Mungkin kalau kategori sekolah rendah tu agak terhad. Tapi kita nak tengok cara penyampaian dia lah. Cara penyampaian dia macam mana, kreativiti dia buat tu macam mana. Kan? Okey. Dan lagi satu saya nak ingatkan juga, tidak boleh adanya suara muzik latar ke apa, tak boleh. Mesti secara dia terus menerus. Tak ada, kadang-kadang kita nak masukkan muzik ke apa ke, nak bagi nampak menarik, memang tak boleh lah. Okey. Okey, pengenalan alatan 20 markah, dan yang ketiga iaitu memasang peralatan memanah pun 20 markah. Okey. Yang keempat, melakukan asas memanah mengikut tertib dengan cara yang betul. Itu pun membawa kepada 20 markah. Dan yang kelima iaitu melakukan tarikan memanah dengan teknik yang betul sebanyak 5 kali, pun membawa kepada 20 markah. Jadi rakaman video ni mesti mengikut tertib dia. Mesti mengikut tertib. Kalau ada setengah tu mungkin dia buat tak ikut tertib. Okey, mula daripada ni terus kepada selepas pengenalan alatan pasal, ataupun mungkin kepada dia tak ikut tertib, melakukan tarikan pun tak ikut susunan yang betul. Mesti ikut tertib. Video itu. Okey. Borang pemarkahan. Okey, ini antara contoh-contoh borang pemarkahan di peringkat MSSM di peringkat MSSM, dan saya percaya mungkin ada lagi yang lebih terperinci. Ini mungkin diberikan kepada pihak juri lah. Okey Okey, dari segi pakaian dia, pada 5 markah kita tengok. Okey, pakaian terpulang kepada atlet itu, sama ada setengah tu mungkin dia nak memakai pakaian yang melambangkan daerah dia. Okey. Ataupun negeri dia, terpulang pada dia. Bebas. Okey. Pada asalnya kami mohon supaya pengenalan ataupun pakaian yang melambangkan daerah negeri ini pada asalnya kami tak nak itu, sebab kebimbangan akan wujudnya unsur bias di kalangan juri, kan? Sebab bila tahu okey, contoh pakai baju daripada negeri Pahang, ini atlet Pahang, mungkin ada di kalangan juri itu yang dari daripada negeri Pahang, secara tak langsung mungkin ia akan menjadi faktor kepada juri itu untuk bias bagi markah, kan? Pada asalnya lah kami mohon macam tu, kan, tapi sebab ada tuntutan dari pihak setengah-setengah negeri tu, mungkin ada atlet yang nak pakai baju yang sama daripada negeri itu, melambangkan tu, Okey, jadi terpaksa dibenarkan lah. Okey, yang keduanya ialah skill pertuturan, kemahiran dia bertutur, kemahiran dia menyampaikan tu, kelancaran dia apa semualah dari segi bahasa apa semua. Okey. Dan yang ketiga ialah kelancaran dengan jelas. Okey, jadi dia kata di situ, gunakanlah kebijaksanaan masing-masing macam mana cara dalam video itu percakapan pertuturan yang disampaikan oleh atlet itu
boleh didengar dengan jelas oleh juri. Macam mana caranya? Okey, nak guna mic ke macam mana terpulang kan. Yang penting video itu boleh didengar dengan jelas oleh juri. Okey. Yang seterusnya ialah kreativiti. Ini kreativiti. Kreativiti ini terletak kepada jurulatih dia dan pemanah itu sendiri. Macam mana nak buat kreativiti dia nak buat video itu. Okey, yang penting apa yang aspek-aspek yang perlu ada tu semua kena ada. Tapi itu kreativiti ni mungkin berbeza. Terpulang kepada pemanah itu sendirilah dan juga jurulatih dia. Okey, itu yang pertama. Yang kedua itu pengenalan pada peralatan. Pengenalan peralatan. Okey. Aspek yang dinilai iaitu dari segi pengetahuan dia. Pengetahuan tentang alatan yang diguna pakai dalam memanah itu. Contohnya riser, plunger button apa gunanya, arrow rest apa gunanya, dia kena mahirlah pengetahuan dia tu. Okey, terpulang pada dia. Nak sampaikan macam mana? Apa yang dia nak sampaikan tercapai, maksudnya juri boleh faham dan apa yang diserangkan tu betul dengan apa yang ada skop yang ada pada juri tu. Okey. Jumlah alatan ini terpulang kepada atlet itu sendirilah. Mungkin bawah 12 ni agak terhad sebab dia basic sahaja. Okey, tapi kalau bawah 15, bawah 18 tu terpulang. Berapa banyak? Mungkin kalau dia terlampau lama sangat bercakap kepada satu-satu komponen alatan ni, dia dah buang masa di situ kan. Okey, jadi terpulang pada dia. Makin banyak lagi baiklah. Okey. Dan yang ketiga ialah huraian yang tepat. Maksudnya huraian kepada fungsi alatan tu. Tepat dengan apa yang diterangkan. Nanti kalau diterangkan yang berlainan tu akan dipotonglah markah dia. Contohnya plunger button apa fungsi dia, terangkan benda lain. Tapi dari segi yang sebenar fungsi dia berbeza. Itu tak betul lah kan. Okay. Dan yang keempat ni ialah penerangan jelas. Penerangan yang jelas. Boleh dipahami. Maksudnya penerangan ini ditetapkan di situ ialah mestilah menggunakan dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu sebab ada juga isu yang ditimbulkan, boleh tak sekiranya ada atlet itu nak membuat persembahan video dalam menggunakan bahasa lain. Mungkin dengan menggunakan bahasa lain itu lebih mudah menyampaikannya. Penyampaian mestilah dalam bahasa Melayu, tetapi dia kata dari segi penggunaan istilah ataupun nama-nama komponen pada peralatan memanah itu dibenarkan sekiranya nak menggunakan perkataan bahasa Inggeris kan. Contohnya arrow rest, plunger button, itu semua sebab kita biasa sinonim dengan penggunaan bahasa Inggeris bagi peralatan-peralatan itu. Nama peralatan dibenarkan. Tapi penerangan mestilah dalam menggunakan bahasa Melayu lah. Okey, seterusnya memasang peralatan. Memasang peralatan. Ya. Tadi sebut yang bahasa Inggeris tu tentang alatan. Kalau tentang teknik tu macam anchor point, itu pun dibenarkan. Dibenarkan. Sebab saya kata tadi kita sinonim dengan benda-benda macam tu dibenarkan. Okey. Tapi huraian alatan dan nama teknik tu boleh lah. Boleh dibenarkan. Alatan dan teknik. Okey, dibenarkan. Okey, memasang peralatan memanah, okey, dari segi pengetahuan dia nak memasang peralatan, okey, mula daripada apa dia ceritalah. Contohnya katakan mula dengan riser, kemudian lim, kalau dia sempat cerita, nak perkenalkan mesti kena tahu lim atas, lim bawah macam mana nak perkenal, itu kreativiti dia lah. Pengetahuan dia. Dan yang kedua ialah ketepatan dia. Okey, ketepatan. Memasang peralatan ni mungkin dia nak tengok, dia nak tunjukkan dari segi macam menggunakan brace height dia, tiller dia apa semua tu. Okey, dia boleh tunjukkan di situ. Dan kelancaran semasa dia menyampaikan. Kelancaran, dan begitu juga dengan kelancaran dia memasang peralatan itu. Ada setengah budak ni bila dia buat penggambaran tu, dia agak kekok, ada yang gigil lah, masuk lubang tu tak betul lah apa semua kan. Jadi kita tengok semua di situ. Okey Dan yang keempatnya adalah kreativiti. Okey, lupa saya nak beritahu tadi rakaman video. Rakaman video mestilah rakaman yang menunjukkan gambar penuh pemanah itu. Gambar penuh, gambar muka dia, gambar tangan dia, gambar kaki, gambar penuh. Macam mana dia nak pasang tu gambar penuh. Gambar penuh. Tak boleh dia tunjuk. Contohnya katakan dia nak pasang lim. Okey. Dia terus fokus pada riser dengan lim. Dia seolah nampak tangan itu, tak boleh. Mesti nampak gambar penuh dia
dia memasang. Dia memasang peralatan tersebut lah. Okey. Seterusnya ialah melakukan asas memanah mengikut tertib. Ini. Okey, asas memanah iaitu urutan langkah yang bermula dari yang saya kata tadi lah. Mula tadi dirian dia. Okey. Betulkan dirian dia, apa semua tu. Okey. Teruslah kepada mula pre-draw kan. Pre-draw, full draw apa semua tu. Anchoring, aiming, apalah kepada macam mana nak melepaskan anak panah tu lah. Okey. Jadi kalau dia nak terangkan juga tentang anak panah, dibenarkan. Kalau ada sempat masa. Contohnya dia ambil satu batang anak panah. Anak panah ada beberapa jenis. Andanya, okey, contoh bagi kategori bawah 12, anak panah macam mana dibenarkan. Saiz ke, itu kreativiti dia. Pengetahuan dia. Okey. Kalau dia sempat masa lah. Okey, seterusnya ialah keselamatan. Keselamatan. Aspek keselamatan dalam sukan memanah juga perlu diceritakan. Contohnya masa kita nak memanah kena pastikan tidak ada halangan di belakang, tidak ada gangguan di belakang, tidak ada orang yang lalu di belakang. Itu aspek keselamatan. Begitu juga semasa nak cabut anak panah ke apa semua tu, aspek keselamatan. Sebab kita tahu risiko dalam sukan memanah ni sangat tinggi dan aspek keselamatan sangat dititik beratkan dalam sukan ini, sebab itu dimasukkan sekali lah. Seterusnya ialah persembahan. Persembahan dia, okey. Macam mana dia nak persembahkan, mengikut cara dia penyampaian dan inilah postur badan dia apa semua tu, kita akan tengoklah tarikan dia apa semua tu. Okey, ini mengikut tertib lah, tertib daripada atas mula pada dirian sampailah kepada melepaskan anak panah, dan kalau boleh tunjukkan follow through, tunjukkanlah follow through. Macam mana nak tunjukkan itu. Okey. Dan langkah yang kelima, yang terakhir saya rasa, iaitu melakukan tarikan memanah dengan teknik yang betul. Dengan teknik yang betul, iaitu apa yang dinilai ialah dari segi stand kita ataupun dirian ataupun body posture. Kedudukan badan kita, postur badan kita. Macam mana? Ada yang open stand, ada yang close stand, terpulang pada dirian. Terpulang pada kreativiti atlet itu sendiri nak menceritakannya. Okey, pre-draw and draw dan full draw. Macam mana dia buat pre-draw dan full draw. Okey, kita akan nilai. Dan bow arm, okey, apa siku bahu, okey, kita akan tengok semua tu. Dan juga anchoring, anchoring. Okey, anchoring. Dan kalau boleh nak tunjuk release tu, terpulanglah. Kalau ada macam mana cara nak tunjuk release. Kadang-kadang boleh cara kita nak tunjuk release kan, macam mana kan. Bukanlah tak perlu kita tarik full draw, kita nak tunjuk macam mana keadaan kita release itu. Okey, itu kreativiti pemanah itu sendirilah. Okey, jadi untuk inilah antara perkara-perkara yang dititik beratkan dan yang akan dinilai di peringkat MSSM. Jadi di peringkat negeri pun, di peringkat MSSP, kita akan mengguna pakai apa yang akan dilaksanakan di peringkat MSSM. Ini tujuan kita laksanakan seperti ini, kita menggunakan pakai peraturan ataupun prosedur yang dilaksanakan di peringkat MSSM ini adalah untuk memudahkan pengurusan di peringkat negeri. Kenapa? Bila kita contohnya di peringkat daerah, dia dah ikut prosedur ini, jadi video dia dihantar ke di peringkat negeri. Dan kalau dia menang di peringkat negeri, mungkin kita akan maklumkan kalau dia menang. Dan mungkin kalau ada penambahbaikan, kita akan minta dia buat penambahbaikan, dan video yang sama juga kita akan hantar ke peringkat MSSM lah. Tak perlu nak buat 2-3 kali ke apa ke, senang kan. Tapi mungkin kalau ada penambahbaikan, mungkinlah kita minta dia buat penambahbaikan lah. Penambahbaikan kepada video itulah. Okey. Saya nak terangkan juga di sini ialah macam mana pertandingan di peringkat daerah, di peringkat negeri dan peringkat MSSM itu dilaksanakan. Okey. Untuk makluman ya, di peringkat MSSM, bilangan peserta okey adalah seramai 30 orang. 30 orang. Setiap negeri dikendaki menghantar 30 peserta di peringkat MSSM. Iaitu 5 orang peserta bagi setiap kategori. Bermakna 5 orang peserta bagi kategori bawah 12 perempuan, 5 orang peserta bagi kategori bawah 12 lelaki, bawah 15 perempuan, bawah 15 lelaki hinggalah ke bawah 18. Jadi 5 kali 6, kita ada 6 kategori, 5 kali 6, 30 orang peserta. 30
peserta. Okey. Okey ya, tiap maklumat. Setiap negeri perlu melaksanakan kejohanan dalaman untuk mendapatkan wakil untuk mewakili negeri ke peringkat kebangsaan. Yang kedua, setiap negeri perlu menyenaraikan 5 orang peserta mengikut kategori beserta markah pencapaian terkini untuk pusingan klien. Itu tak betul tu. Markah pencapaian tu tak termasuk tu. Itu tak ni. Tak ada, nanti saya betulkan balik lah. Okey, yang ketiga itu pendaftaran peserta tidak boleh ditukar selepas 2 Oktober. Ini peringkat MSSM. Maksudnya video peserta dari peringkat negeri yang kita dah select dah, kita dah dapat pemenang 5 peserta dari setiap negeri itu, mesti sampai ke peringkat MSSM selewat-lewatnya 2 Oktober. Selewat-lewatnya 2 Oktober. Okey ya. Tarikh-tarikh penting kejohanan. Okey. Yang pertama 1 hingga 25 September 2021, kejohanan peringkat daerah dan peringkat negeri. Jadi untuk makluman di sini, di peringkat MSSP, di peringkat Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Pahang, kami telah bermesyuarat dan telah memutuskan bahawa tarikh penghantaran video di peringkat negeri bermula daripada 12 September hingga 20 September. Itu tarikh penghantaran di peringkat negeri. Jadi saya harap jurulatih ataupun ibu bapa ke yang nak membantu anak-anak dia untuk menyertai pertandingan video ini dah boleh bermula dari sekarang. Tarikh penghantaran di peringkat negeri adalah pada bermula hari ni kot 12 hari ni hingga ke 20 hari bulan. Okey, 20 hari bulan. Okey, nanti cara penghantaran nanti saya akan terangkan semula. Okey. Yang kedua iaitu 26 September hingga 2 Oktober. Okey, sebab belum tu saya nak terangkan juga sebab apa kita tetapkan di antara 12 hingga 20 di peringkat negeri. Okey. Tarikh akhir penghantaran video di peringkat negeri adalah 20 hari bulan. Daripada 20 hingga 25 hari bulan tu ada 5 hari. Ini adalah tempoh untuk juri-juri membuat penilaian kepada video itu. Makan masa 5 hari sebab kita faham makan masa yang lama juga. Makan masa yang lama juga untuk juri-juri menilai video ini. Sebab video ini, lupa saya nak cakap tadi, panjang video ataupun tempoh masa video adalah 10 minit. Tak lebih daripada 10 minit. Tak boleh lebih. Walaupun sesaat memang tak boleh lebih. Hanya 10 minit saja untuk kita sampaikan berkenaan dengan 5 aspek tadi. Dalam tempoh 10 minit sahaja. Okey ya. Jadi kalau kita peringkat negeri Pahang ni ada 11 daerah. Andai kata 11 daerah tu semua hantar peserta. Jadi 30 peserta, 30 kali 11. Okey, berapa banyak dah peserta. Okey, satu video 10 minit. Pening juga juri kalau nak tengok tu makan masa berapa jam tu kan. Okey, nak menilaikan sebab kita nak pilih hanya 5 video yang terbaik saja untuk kita hantar ke peringkat negeri bagi setiap kategori lah. Okey. Yang keduanya 26, jadi setelah tempoh masa daripada 20 hingga 25 September itu adalah penilaian peringkat negeri. Dan di antara 25 September hingga ke 2 Oktober, ini tarikh tempoh masa penghantaran di peringkat MSSM. Jadi antara tarikh ini, ruang masa ini, kita bagi peluang kepada atlet-atlet yang menang ini. Kiranya ada penambahbaikan yang perlu dibuat pada video itu. Sebab dia dah menang di peringkat negeri untuk hantar ke peringkat kebangsaan. Sama ada dia nak buat penambahbaikan ataupun nak buat rakaman video yang baru ke. Okey, kita beri kebebasan pada dia lah sebab dia dah mungkin dia nak buat video yang baru yang lebih baik, lebih apa kan, buat dia hantar ke peringkat negeri. Ataupun dia nak menggunakan pakai video sedia ada pun tapi nak buat penambahbaikan, dia beri peluang dalam tempoh beberapa hari itu. Okey, sebelum kita hantar, sebelum tarikh tutup di peringkat MSSM pada 2 Oktober lah. Dan 2 Oktober itu ialah tarikh akhir penyertaan. 26 September hingga 2 Oktober penghantaran video penyertaan. Ini ke peringkat kebangsaan. Okey. Dan pada 3 Oktober hingga 16 Oktober adalah ini tempoh masa ataupun tarikh-tarikh penting bagi penjurian di peringkat kebangsaan. Dan insya-Allah pada 16 Oktober itu akan dibuat pengumuman berkenaan dengan keputusan pertandingan kemahiran video kemahiran sukan manah di peringkat MSSM. Okey tarikh penjurian 3 Oktober, taklimat penjurian ni. Okey, juri-juri akan diberi taklimat pada 3 Oktober ini. 4 hingga 13 Oktober penjurian video, 14 Oktober hingga 15 Oktober penyelarasan markah dan kedudukan,
dan 16 Oktober pengumuman pemenang. Pengumuman pemenang. Okey. Berkenaan dengan kejohanan di peringkat daerah. Okey, di peringkat daerah. Okey. Di peringkat daerah, okey, taklimat untuk kejohanan kemahiran video sukan memanah di peringkat negeri saya dah bagi kepada semua pengurusi-pengurusi teknik di setiap daerah dan negeri Pahang ni, dan saya percaya pengurusi teknik dari setiap daerah telah menyebarluaskan semua maklumat berkaitan ini, dan saya percaya mungkin sekarang ni dah ada di peringkat-peringkat daerah yang dah bersedia. Okey. Macam mana penghantaran dia? Okey, penghantaran dia. Okey kita ada pertandingan di peringkat daerah. Kita tak boleh nak terima semua video di peringkat negeri. Kita tak boleh nak buat terbuka. Sebab dia bila buat terbuka, mungkin akan melibatkan terlampau ramai atlet akan hantar video di peringkat negeri. Jadi ini amat menyukarkan pihak penjurian nak melaksanakan penjurian. Okey. Jadi setiap daerah dikendaki melaksanakan pertandingan kemahiran video ni di peringkat daerah. Dan pihak daerah iaitu PPD Pejabat Pendidikan Daerah melalui unit sukan dia akan mengeluarkan sijil penyertaan kepada semua atlet yang bertanding di peringkat daerah. Dan 5 atlet yang menang di peringkat daerah ini akan dihantar ke peringkat negeri. Okey, cara penghantaran dia. Pengurusi teknik peringkat daerah dia akan wujudkan Google Form untuk penghantaran video ini. Jadi boleh rujuk pengurusi teknik setiap daerah, mintakan link dia ataupun Google Form dia. Nanti dia akan bagi. Jadi melalui Google Form itu ni, tak kira lah sama ada penjaga ke, jurulatih ke, cikgu dia ke, boleh hantar video tu melalui Google Form itu. Dan pengurusi teknik peringkat daerah, dia ada juri dia akan menilai. Dan dia dah dapat pemenang ini, okey. Dan di peringkat daerah, kita peringkat negeri, kita akan bagikan pula Google Form kita untuk peringkat negeri. Jadi pengurusi teknik daerah dia dapat pemenang tadi 5 orang tu sebanyak 30 orang ni, dia akan menggunakan Google Form ini untuk dihantar ke peringkat negeri. Tujuan kita buat macam ni, kalau ni takut nanti akan ada mungkin yang berlapis-lapis hantar ada 2-3 kali. Jadi menyukarkan bahagian pentadbiran statistik kita untuk menyusun atur dari segi penjurian nantilah. Ini bagi memudahkan kerja-kerja kita. Okey, jadi pengurusi teknik peringkat daerah, okey, dia dah dapat 5 peserta bagi setiap kategori sebanyak 30 orang peserta ni, dia akan menggunakan Google Form yang kita akan bagi di peringkat negeri, dia hantar ke peringkat negeri. Okey, jadi barulah nanti kita akan susun. Okey, itu cara penghantaran dia. Link tu kita ataupun Google Form ini kita akan beri nanti. InsyaAllah hari ni kita dah keluar dah rasanya. Okey, jadi untuk memudahkanlah. Jadi saya ulang sekali lagi. Di peringkat daerah, semua video kemahiran perlu dihantar ke pengurusi teknik daerah. Dan pengurusi teknik daerah akan keluarkan Google Form. Macam mana kita nak menghantar tu. Okey, di peringkat daerah setelah dibuat penjurian, CJ akan dikeluarkan kepada semua peserta di peringkat daerah. Okey, dan yang terpilih akan dihantar ke peringkat negeri menggunakan platform yang disediakan nanti lah. Okey, dan di peringkat negeri kita akan laksanakan penjurian, dan pemenang yang kita dapat nanti kita akan umum. Kita akan umum mungkin pada 25 hari bulan tu kita akan umum kot. Kita akan umum, nanti saya akan bincang dengan unit sukan. Dan setelah kita dapat pemenang ini, okey, kita akan hantar ke peringkat MSSM. Peringkat MSSM akan bagi nanti platform macam mana penghantaran di peringkat MSSM. Jadi kalau tak silap saya lah, penghantaran video ini adalah menggunakan link YouTube masing-masing. Masukkan link YouTube saja. Ini bagi memudahkan lah. Buatkan link YouTube masing-masing dan hantar sajalah. Okey. Korang teruskan lagi? Dan saya rasa tak. Sikit dah lagi ya. Dah habis cikgu. Habis dah ya? Jadi itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan kejohanan kemahiran sukan memanah secara dalam talian di peringkat negeri, peringkat daerah, peringkat negeri dan seterusnya peringkat MSSM. Jadi saya minta maaf banyak-banyak sekali lagi. Pertanyaan. Tadi yang ada tadi yang diterangkan tentang alatan. Jadi ada satu tadi yang teknik anchor point kan, dia sebanyak 5 kali draw kan? Okey. Kan? Jadi dia 5 kali draw tu
adakah kalau dia macam dia nak tunjuk yang dia buat draw tu pada anchor yang sama tu, bermaksud dia boleh buat tu dengan melepaskan arrow ataupun just tarik draw kosong sahaja, ataupun boleh untuk dia buat dia release maknanya dia fire masuk juga ke dia knockkan arrow dan dia lepas. Ya, okey. Untuk makluman ya, okey. Itu hanya tarik kosong sahaja tanpa ada arrow. Jangan melepaskan arrow. Sebab dia kata kebimbangan walaupun mungkin buat dalam rumah sendiri ke, bila ada arrow tu berkaitan dengan aspek keselamatan. Jadi tak diterima. Tarik kosong sahaja. Tarik kosong sahaja. Maknanya kalau dia nak tarik, nak tembak jarak dekat pun tak boleh, maknanya kosong saja. Kosong sahaja. Okey. Kalau dia nak cerita cara nak knock arrow tu, itu boleh. Okey, cara nak tunjuk gambar, okey, knock arrow letak macam ni. Okey, features yang tu ke mana ke depan, itu boleh diceritakan. Okey. Okey, untuk makluman juga, yang sebenarnya sukan memanah ini adalah sukan yang terakhir sekali diluluskan oleh pihak BSKK, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, bahagian sukan untuk dilaksanakan. Sebab itu 3 kali terpaksa dibentangkan di peringkat MSSM, barulah diluluskan. Jadi sebab itu berlakunya kelewatan di situ. Berlaku kelewatan. Jadi sekarang ni nampak agak masa kita agak terhad. Dalam tempoh sebulan inilah kita kena selesaikan video tu. Okey. Jadi masalah ni bukan saja melibatkan kita saja Negeri Pahang, melibatkan seluruh Malaysia. Negeri lain pun sama. Sekarang ni tengah kelang kabut macam mana nak ni kan, nak laksanakan peringkat daerah, peringkat negeri dan di peringkat kebangsaan lah. Jadi saya juga ingin mengucapkan berbanyak terima kasih juga di atas kesediaan pihak persatuan, sebab kita telah bincang, sebab kita akan menggunakan juri-juri profesional lah untuk kita bersama menilai video ni lah. Jadi juri profesional kita di peringkat negeri ni, saya telah bincang dan saya percaya kita minta bantuan daripada pihak persatuan lah, sebagai pertama sekali yang untuk menilai dari segi kemahiran. Mungkin Dr. Azmi sendiri, Cik Mukris, Ketua Jurulatih Pusat Latihan Negeri kita, Cik Zaini sendiri, yang akan bertindak sebagai juri profesional ni, yang akan membantu kita lah untuk menilai video kita di peringkat negeri lah. Di samping juri-juri lantikan di peringkat sekolah lah, dan kita akan gunakan khidmat Dr. Azmi, Saudara Zaini, Cik Mukris dan yang lain dalam persatuan untuk kita sama-sama membantu menilai penjurian dari segi penjurian video inilah. Okey. Boleh kot? Kan? Assalamualaikum cikgu. Ya. Saya ada soalan, mungkin saya terlepas terputus-putus tadi kan. Macam mana pemenang ditentukan, dan jika ada markah yang seri, macam mana kaedah pemutus seri? Sekiranya ada okey. Nanti okey, untuk di peringkat negeri kita akan keluarkan rubrik untuk kita menilai di peringkat negeri. Okey, kita ada rubriknya untuk di kalangan juri sahaja. Okey, jadi daripada situ kita bolehlah. Dan bila ada tu saya rasa kemungkinan untuk markah sama tu mungkin agak tak berlaku lah kot kan. Sebab kita tengok banyak aspek ni lah, terutama sekali segi penyampaian mungkin dia akan berbeza kan. Nanti saya rasa mungkin kita boleh perincikan dalam taklimat untuk jurikan nantilah. Okey. Ada show off lah. Kita akan ada ada show off lah. Cuma sekali saya nak saya nak ingatkan di sini lah, bukan nak ingat untuk kita sama-sama, sebab di peringkat MSSM pun kami ada bincang juga, sebab bila kita buat ujian kemahiran secara dalam talian ini, ujian kemahiran ini berbeza, sebab ia sesuatu yang subjektif. Cuma harapan saya, apa keputusan yang dikeluarkan oleh pihak juri, itu adalah keputusan muktamad lah. Adalah keputusan yang muktamad. Saya percaya mungkin akan banyak banyak bantahan ataupun mungkin banyak ada yang kata ini bagus, video ini bagus. Tetapi apa yang akan dikeluarkan oleh pihak juri itu adalah keputusan muktamad. Jadi saya harap sangat kepada semua atlet, kepada semua ibu bapa, kepada semua jurulatih apa semua dapat menerima apa yang dikeluarkan oleh ataupun apa yang diputuskan oleh pihak juri. Okey. Sebab
memang sesuatu yang sukar untuk kita nak nilai sebenarnya kan. Banyak benda yang boleh kita pertikaikan. Tapi inilah salah satu cara kita ataupun platform kita untuk membantu atlet itu. Terutama sekali dari segi untuk mendapatkan sijil-sijil di peringkat daerah, di peringkat negeri dan seterusnya di peringkat kebangsaan lah. Sebab kita tahu kekangan kita pada 2 tahun ini disebabkan pandemik inilah. Jadi harapan kita sama-samalah kita berdoa agar tahun depan, tahun 2022, agar keadaan ini kembali pulih seperti sedia kala dan kita boleh melaksanakan kejohanan program kita seperti biasa secara bersemuka. Lebih seronok sebenarnya kan. Kalau macam ni kita rasa tak kan, tapi walau macam mana pun kita kena buatlah untuk membantu anak didik kita dan juga atlet kita. Okey. Jadi saya rasa itu saja sedikit taklimat daripada saya berkenaan dengan ujian kemahiran memanah peringkat daerah negeri, dan kalau ada persoalan boleh ditimbulkanlah. Mana yang saya boleh jawab, saya cuba jawab. Jadi kalau ada keraguan yang lain di peringkat-peringkat yang ni, mungkin saya boleh rujuk ke peringkat-peringkat yang lebih lain, peringkat MSSM untuk kita bincangkan nantilah. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.